Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada lecturer atau penilai saya yang akan mendengar presentation saya pada hari ini, pada pagi ini, di mana tugasan ini untuk subjek HBEC 4403 yaitu kamera sosial dan moral perkembangan awal kanak-kanak. Sebelum saya pergi kepada objektif tugasan ini, saya ingin membincangkan atau menguraikan dan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan moral dan juga perkembangan sosial. Perkembangan moral ini ialah mengenai tingkah laku kanak-kanak, sikap kanak-kanak tersebut berdepan dengan orang di depannya, berdepan dengan rakan-rakannya, berdepan dengan ibu bapanya dan keluarganya dan juga di dalam sekolahnya. Jika keluarga tersebut daripada keluarga yang baik, persekitaran yang baik, budaya yang baik, masyarakat yang baik akan melahirkan tingkah laku yang baik. Seterusnya perkembangan moral kanak-kanak tersebut juga adalah baik. Dan perkembangan sosial pula adalah mengenai interaksi sosial kanak-kanak, keupayaan kanak-kanak untuk berinteraksi dengan rakan-rakannya, dengan orang-orang yang berdepan dengannya, gurunya, dan juga orang-orang di sekelilingnya. Interaksi sosial ini juga adalah datang daripada budaya ataupun sifat keluarga itu sendiri, sekolah dan persekitaran mereka berada. Okey, seterusnya saya akan membincangkan dua objektif di dalam tugasan kami. Yang pertama ialah kami diminta untuk menguraikan atau memberi pendapat penjelasan mengenai usaha ibu bapa Ogi membentuk Ogi untuk menjadi kanak-kanak yang berani dalam menghadapi permasalahannya atau dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang murid yang belajar di sekolah formal, dan apakah nilai yang digunakan atau apakah teknik atau strategi yang digunakan oleh ibu bapa Ogi untuk membina tingkah laku dan perwatakan yang baik kepada Ogi. Dan objektif yang kedua ialah kami diminta untuk membincangkan apakah sikap dan nilai yang dipelajari oleh Ogi di sekolah sehingga ia membantu dirinya di dalam interaksi sosialnya. Okey, objektif yang pertama, objektif ini akan diperbincangkan, dan sebelum saya memperbincangkan objektif ini, terlebih dahulu saya ingin menceritakan sedikit mengenai filem Wonder 2017 ini. Filem Wonder ini adalah mengenai cerita seorang kanak-kanak yang bernama Ogi, yang boleh dikatakan seorang kanak-kanak yang istimewa karena paras rupanya yang tidak sempurna seperti orang lain, seperti kanak-kanak yang lain. Namun ibu bapanya berusaha untuk melakukan pembenahan berulang-ulang kali untuk membentuk wajahnya agar terbentuk seperti manusia yang lain. Dan ibu bapa Ogi dan juga kakaknya sentiasa memberi semangat kepada Ogi agar ia tidak terlalu rendah diri, tidak terkurung di dalam dunianya yang sendiri, namun dia mengeksplor ataupun cuba mengeksplor persekitarannya di sekelilingnya, berani untuk keluar, bermain dan mencoba sesuatu yang baru. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tugasan yang pertama mengenai usaha ibu bapa Ogi dan apakah nilai atau teknik yang digunakan oleh mereka untuk membimbing Ogi agar Ogi tidak merasa rendah diri di dalam dunianya yang sendiri. Okey. Ibu bapa Ogi ini dia mengambil
peranan langsung sebagai pengajar atau pendidik atau perunding kepada Ogi, di mana ianya dapat membentuk Ogi, uh, untuk menentukan apa norma peraturan dan budaya yang sesuai untuk Ogi, agar ianya dapat membantu Ogi dalam membina perwatakannya, dalam membina tingkah lakunya di sekolah formal, di mana strategi yang digunakan ini ialah pengurusan situasi sosial. Ia sentiasa memberi kata-kata yang baik untuk menyokong Ogi di dalam perkembangan atau pertumbuhan Ogi sebagai seorang kanak-kanak yang istimewa. Di samping itu juga Ibu Bapak Ogi sentiasa bertindak sebagai penyedia peluang, di mana mereka memberi persekitaran yang baik kepada Ogi agar Ogi dapat membina hubungan sosial yang baik kepada rakan-rakannya dan juga kepada gurunya di sekolah. Selain itu juga interaksi ibu bapa dengan Ogi juga sebenarnya membantu mengubah atau meningkatkan hubungan dengan rakan-rakan sosialnya, karena di dalam interaksi ini boleh menjadikan Ogi mempunyai keyakinan diri untuk bersosial dengan rakan-rakannya. Dalam film ini kita dapat melihat Ibu Bapak Ogi menggunakan model bimbingan, disiplin, dan hukuman dalam membentuk tingkah laku Ogi, di mana bimbingan bertindak sebagai langkah pencegahan yang memberi panduan kepada Ibu Bapak Ogi sebagai model tingkah laku khusus bagi mereka, membiarkan mereka tahu apakah tingkah laku yang sesuai yang digunakan oleh Ogi untuk membina perwatakannya bukan sahaja di rumah, malah di sekolah. Ia menggunakan ungkapan seperti mengajar Ogi untuk menggunakan kata-kata yang baik agar Ogi juga mempergunakan kata-kata yang baik di sekolahnya. Dan yang kedua ialah Ibu Bapak Ogi juga menyediakan persekitaran yang sesuai agar ianya dapat menerokai dan belajar secara semula jadi melalui persekitarannya. Dan persekitaran yang dipelajari oleh Ogi ini akan membuat Ogi untuk belajar sendiri, untuk mengeksplor sendiri mengenai persekitaran di sekelilingnya. Dan Ibu Bapak Ogi juga akan sentiasa berusaha untuk mengawal tingkah laku mereka agar Ogi dapat melihat tingkah laku ibu bapak mereka seterusnya menjadi contoh kepada tingkah laku ibu bapak mereka dan mengaplikasikannya di dalam sekolahnya. Di samping itu juga Ibu Bapak juga menggunakan strategi mengarahkan tenaga di mana mereka yang menyediakan beberapa pilihan kepada Ogi untuk membuat pilihan mengenai benda yang disukainya atau tidak disukainya, dan membenarkan Ogi untuk membuat pilihan, mengatakan perasaannya sendiri agar Ogi merasa didengari, merasa dirinya diperlukan, karena Ibu Bapak Ogi memberi ruang, memberi peluang kepada Ogi di dalam tingkah lakunya untuk perwatakannya agar ia berdikari di dalam menyampaikan hasrat hatinya. Selain itu juga Ibu Bapak Ogi dorang menggunakan strategi melaksanakan disiplin, di mana strategi ini
Strategi pertama, perkembangan dorongan dalam memberi penghormatan kepada kanak-kanak. Di dalam filem ini, Ibu Bapak Ogi akan memberi penjelasan. Setiap tingkah laku yang dilakukan itu akan memberi kesan kepada dirinya. Jika Ogi membuat, contohnya di mana Ogi, jikalau Ogi membuat keputusan yang salah, maka uh, kesan itu akan memberi impak kepada diri Ogi sendiri, sama ada ia memberi kesan yang gembira atau menyedihkan. Dan ini menjadikan Ogi untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan Ogi. Dan seterusnya, Ibu Bapak Ogi juga menggunakan strategi permudahan, di mana strategi ini berfungsi dengan baik untuk menghadapi konflik. Di mana dalam film ini Ogi menghadapi konflik bersama Jack, di mana ia mendengar pergaulan Jack bersama Julian mengatakan Ghostface, dan ini menyebabkan Ogi merasa dirinya terasa hati, sehingga ia menjauhi daripada Jack. Namun ia tidak terus mengatakan permasalahan tersebut kepada Jack, tetapi dia meluahkan perasaannya itu kepada rekannya yang lainnya itu sama, dan dia coba menjauhi daripada Jack, tidak bercakap dengan Jack, dan itu adalah keputusan yang diambil oleh Ogi agar ianya tidak terus terasa sakit hati dengan perbuatan Jack. Namun begitu, walaupun begitu, Ogi tetap mempunyai sikap yang dapat mengawal sikapnya daripada terus menyakiti Jack dan menjauhnya daripada Jack. Selain itu juga, Ibu Bapak Ogi menggunakan strategi memberi pilihan, di mana strategi ini memberi Ogi untuk membuat pilihan agar dia rasa dirinya dihormati mengenai perasaannya. Strategi seterusnya ialah akibat semula jadi, di mana Ogi belajar dengan lebih baik melalui pengalamannya secara langsung, karena ianya pengajarnya kekal dengan mereka untuk masa yang lama. Ibu Bapak Ogi juga membenarkan Ogi untuk mengalami kesan tindakan tersebut. Seterusnya, hukuman. Hukuman adalah denda yang dikenakan oleh seseorang yang berkuasa pada orang lain. Tetapi di dalam filem ini, Ibu Bapak Ogi menggunakan strategi ini agar ia dapat membimbing Ogi untuk tingkah lakunya. Strategi pertama dalam hukuman ialah akibat semula jadi. Ianya kesan yang berlaku secara semula jadi sebagai hasil daripada tingkah laku mereka. Mereka tidak boleh dipaksa lah. Ogi tidak boleh dipaksa. Apa yang hendak dia buat ataupun apa yang hendak dia lakukan, biarlah itu datang daripada diri Ogi sendiri. Dan seterusnya, kita akan membincangkan sikap dan nilai yang kita boleh lihat dalam diri Ogi untuk menjadikannya menjadikan dirinya untuk lebih berani dalam interaksi sosialnya bersama dengan rekan-rekan yang lain. Yang pertama, nilai yang boleh kita lihat yaitu sikap dan nilai yang boleh dilihat dalam diri Ogi. Yang pertama ialah nilai dan sikap yang dijadikan model, yaitu Bandura 1977. Ogi mengamalkan nilai dan sikap dengan orang yang rapat dengan mereka. Mereka mencintai keluarga mereka dalam setiap cara, dan meniru sikap Ibu Bapak Ogi dan membawanya ke dalam suasana persekolahannya di dalam kelasnya. Di samping itu juga gurunya yang juga sentiasa memberi perhatian kepada Ogi, tidak memperkecilkannya, tetap menerima pendapat atau memberi peluang kepada Ogi untuk menyampaikan pendapatnya, untuk memperjelaskan
tentang apa yang dipelajarinya dalam sekolah, sehingga ia dapat berinteraksi atau menyampaikan penjelasan penerangannya kepada rakan-rakannya dan juga kepada guru tersebut. Ogi juga menjadikan model tingkah laku sosial, norma dan budaya dan convention, di mana dalam strategi ini perlu adanya kejujuran dan tanggung jawab, di mana seseorang guru yang menghabiskan sepenuh tenaganya untuk mengajar di dalam kelas dan ia menjalin hubungan yang baik antara murid dan antara guru dan murid, membentuk hubungan yang baik, membentuk hubungan yang rapat, sehingga Ogi merasa dia juga dihormati ataupun perasaannya dihargai oleh gurunya di sekolah. Dan selain itu juga nilai dan sikap yang dipelajari oleh Ogi ialah nilai dan sikap memerlukan pengukuhan, di mana di dalam filem ini kita dapat melihat guru berhati-hati mengenai kata-kata mereka dalam menyampaikan pembelajaran. Dia sentiasa menjaga hati dan perasaan murid-muridnya di dalam kelas dan coba untuk mempergunakan kata-kata yang baik agar tidak menggores hati ataupun perasaan kanak-kanak yang lain. Dia juga memberi peluang kepada rakan-rakan gurunya, juga memberi peluang kepada rakan-rakannya yang lain untuk menyampaikan hasrat ataupun pendapat mereka mengenai apa yang telah dipelajari oleh mereka, dan ini membuka ruang kepada Ogi untuk terus berinteraksi dengan rakan-rakannya di sekolah agar ianya tidak rasa dirinya bersendirian. Ketiga ialah Ogi mempelajari nilai dan sikap boleh dipelajari, di mana kanak-kanak dipengaruhi oleh struktur kognitif, di mana menyifatkan manusia berusaha selepas matlamat, merujuk kepada peringkat teori Piaget, di mana mencadangkan sikap dan nilai kanak-kanak adalah konsisten dengan proses pemikiran mereka, di mana filem ini pelajar akan diberi peluang untuk menerokai apa yang dipelajari oleh mereka, dan gurunya akan berusaha untuk menjadikan suasana kelas tersebut mempunyai suasana kelas yang baik, di mana semua murid-murid boleh berinteraksi sosial dengan cara yang baik. Selain itu juga interaksi sosial membuat Ogi untuk membina perubahan yang baik, karena dia datangnya daripada jenis keluarga di mana Ogi mendapat kasih sayang dan keselamatan melalui hubungan dan ikatan kekeluargaannya. Ini membentuk Ogi untuk Ogi menjadikan dirinya yang rasa selamat apabila berada di mana saja, dan ini meyakinkan Ogi untuk berinteraksi dengan rakan-rakannya walaupun tanpa keluarganya. Dan secara kesimpulannya di sini adalah perkembangan moral dan sosial ini menjadikan Ogi boleh membentuk tingkah laku dan perwatakan yang baik, dan seterusnya menjadikan Ogi seorang kanak-kanak yang kuat semangat, yang mempunyai ketahanan diri, seterusnya
berjaya di dalam pelajarannya sehingga dapat dinobatkan sebagai kanak-kanak yang hebat dan mendapat anugerah daripada pengetuanya. Dan saya akhiri, semoga uh, perkembangan moral dan sosial ini dapat diaplikasikan oleh guru-guru di prasekolah agar ianya dapat membantu kanak-kanak untuk membina tingkah laku dan perwatakan yang baik. Dan saya akhiri presentation saya dengan ucapan ribuan terima kasih.